Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 18/9/2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Untuk maklumat para pelajar sekalian, hari ini kita buat satu ringkasan penjelasan kisah Qarun yang sombong. Qarun yang sombong, yang angkuh. Ana ambil dari kitab yang masyhur ini. Nama kitab itu Ma'a Qasasis Sabiqina fil Quran. Diambil daripada kitab ini bersama dengan kisah-kisah orang yang terdahulu yang disebut oleh Allah dalam Quran. Di antaranya Qarun, Zulqarnain, Luqman. Itu nama-nama yang disebut dalam Quran, disebut dalam kitab kita ni. Kitab ini sudah ada terjemahannya. Saya tak pasti penerbit mana, tapi ada terjemahan kisah-kisah orang yang terdahulu dalam yang disebut dalam Quran, bukan dari kalangan Nabi. Adapun kisah-kisah Nabi, Tuan Syekh kita Dr. Salah Al-Khalidi telah menulis 4 jilid kitab. Kisah para anbiya dalam Al-Quran. Maknanya yang tu Nabi, yang ni campur-campur. Yang penting nama dia, watak itu disebut dalam Quran, maka dikumpulkan dalam kitab ini. Tebal juga kitab, tengok. Ma'a as-sabiqina fil Quran. Jadi memandangkan cerita Qarun ni, kita pun tak detail lagi sebutan dia. Tidak sebut secara detail, dan dalam surah inilah di antara yang terpanjang yang Allah Ta'ala sebut cerita Qarun. Maka para pelajar sekalian, kita akan hundur balik ayat kita ini. Bermula cerita Qarun dalam surah ini, iaitulah ayat 76. Tuan-tuan dan puan-puan, buka balik Quran yang ada pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 841. Cerita Qarun ini ditamatkan dengan ayat 83. Ayat 83. Jadi alhamdulillah, mari saya baca dengan secara ringkas-ringkasnya, insya-Allah, seringkas mungkinlah. Kalau kita nak baca panjang kan tak habis pula cerita. Baik, kita baca kepada ayat yang pertama saja. Kemudian bila sampai tempat dia baru ana baca. Kita nak ringkaskan masa insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, tengok balik kepada ayat. Jadi Quran, mushaf mesti dibuka depan pelajar, jangan tutup.
Yang kata ustaz tak baca tafsir lah, kita nak setiap ayat tu, setiap cerita dia ada ayat dia. Dalam buku ni telah menyebut kepada kita ada 20 dia punya poin penceritaan dia sampai ke tamat. Insya-Allah kita akan kumpulkan sebanyak 20 isu ataupun 20 poin yang besar. Setakat ringkas saya buat ringkas-ringkas je, insya-Allah 20 ni kita tamatkan. Baik para pelajar sekalian. Yang pertama kita nak tahu berapa kali nama Qarun disebut dalam Quran. Tengok. Berapa kali nama Qarun disebut dalam Al-Quran. Jawab dianya warada, terdapat nama Qarun 4 kali Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Nama dia semalam kita dah bincangkan, Qarun nama dia. 2 kali dalam surah ini. Dalam surah Al-Qasas Allah Ta'ala sebut 2 kali. Kali yang pertama ayat 76, Inna Qaruna. Ayat 76. Kali yang kedua ayat 79, Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. 2 kali je. Sepanjang cerita ini Allah Ta'ala kut nama dia 2 kali sahaja. Sebab apa? Yang lain-lain tu disebut dengan dhamir. Qaumihi, qaumi Musa, qala lahu qaumuhu. Tuhan guna dhamir, tak sebut dah nama Qarun banyak-banyak. Cukuplah nama-nama orang macam ni, tak perlu diulang banyak kali. Kita kata disebut nama untuk diperkenalkan dia. Baik, kali yang ketiga, tempat yang ketiga Allah sebut nama Qarun dalam Quran, surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 39. Surah Al-Ankabut ayat 39 ketika menyebut nama siapa? Nama 3 tauhid besar dalam dunia ini. Tengok dalam ayat 39 surah Al-Ankabut, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dalam ayat 39 surah Ankabut Allah mula dengan dia dulu. Siapa dulu? Qarun dulu. Wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman. Dalam ayat dalam surah Ghafir, dalam surah Ghafir ayat 23, ketika Allah Ta'ala sekali lagi menyebut nama-nama taghut yang 3 ini, iaitu walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa haman wa qarun. 3 ni kata apa kepada Musa? Faqalu sahirun kadzab. Dia kata Musa ni bahasa jenis pembohong, ahli sihir. Di ayat 23, 24 surah Ghafir. Cukuplah 4 kali nama mendiang ini disebut dalam Al-Quran, nama Qarun. Baik, ringkasan cerita Qarun. Ini poin yang kedua. Tuan-tuan letak poin. Kita ada 20 isu. Poin yang kedua, ringkasan nama Qarun. Qarun ni iaitu daripada kaum Musa, fahuwa Israeli. Dia itu Bani Israel. Dan bukan Qibti. Allah Ta'ala hantar Nabi Musa supaya betulkan Qarun ini sama seperti dia hantar kepada Fir'aun dengan Haman. Allah beri kepada Qarun harta yang banyak, kunuz, gedung-gedung simpanan harta yang begitu banyak. Penuh dia punya gedung dengan harta. Allahu Akbar. Gedung dia, satu-satu gedung ataupun dia panggil macam peti besi lah kita kata. Simpanan barang-barang dia tu nak angkat perlu kepada usbatun minar rijal. Beberapa orang lelaki yang gagah perkasa, itu pun tak larat nak angkat. Besarnya, banyak dia dia punya harta dia banyak.
Qarun telah menyalahgunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia, harta yang itu, untuk melakukan kerusakan di dunia dengan kejahatan, kezaliman dan permusuhan, takabur dan sombong. Ini semua menjadi fitnah, ujian kepada orang-orang yang dhaif dari kalangan Bani Israel. Maka Bani Israel terbagi kepada dua. Satu kumpulan yang beriman, yang mantap imannya, tidak goyah dengan kekayaan Qarun. Satu kumpulan lagi khudi'u, mereka terpedaya dengan kekayaan Qarun yang menyebabkan mereka hilang pertimbangan nak jadi macam Qarun juga. Maka Qarun telah kemabukkan dengan harta dan kekayaan sehingga membutakan mata dia daripada melihat kebenaran. Allahul musta'an. Ini yang kita bimbang hari ini. Kita bimbang dengan kekayaan kita akan hilang pertimbangan. Pada suatu hari Qarun keluar membuat pertunjukan dengan perhiasan-perhiasan, dengan penuh kesombongan dan kebanggaan yang telah memecahkan perasaan orang-orang fakir, mengelabui mata mereka sehingga keluar kata-kata, ya laitalana mislama utiya Qarun. Ya Allah, berilah kepada kami macam Qarun juga. Qarun yang telah mendapat bahagian yang besar dalam dunia ini. Maka berlakulah sunnatullah kepada orang-orang yang sombong. Qarun telah ditenggelamkan dalam bumi. Depan dua kumpulan, yang beriman dengan yang pengkagum. Maka di situlah barulah para pengkagum sedar bahawa sia-sia je ataupun tidak menjadi satu kebahagiaan kita mendapat harta yang banyak sebagaimana Qarun telah binasa. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita tak ambil cerita Israiliyat, cerita Qarunnya setakat tu je ada dalam Quran. Tuhan sebut. Cerita Israiliyat ni, tuan-tuan dan puan-puan, kata di Syekh Salah, kita bawa cerita Israiliyat ni linuhadzir, untuk memberi amaran kepada penceramah, qusas, bahawa cerita ini bukan daripada sumber yang sahih, bukan daripada sumber yang benar, tapi sudah masyhur di kalangan kitab-kitab, dalam kitab tafsir pun ada sebut, dalam buku-buku cerita pun ada sebut, para pencerita juga telah menyebutnya kepada masyarakat. Maka saya baca di sini cerita Israiliyat yang ditulis oleh Ats-Tsa'labi dalam kitabnya Ara'isul Majalis fi Qisasil Anbiya. Ada kisah ni dalam buku ni. Para pelajar pengkaji ambil buku ni, nama dia Ara'isul Majalis fi Qisasil Anbiya, yang penuh dengan cerita Israiliyat dan dongeng-dongeng orang-orang yang dahulu. Apa dia kata? Tuan-tuan tak payah tulis lah. Dengar aja cerita ni. Qarun ni sepupu Nabi Musa. Nama dia kita dah sebut ni kan. Dia ni orang yang paling alim di kalangan Bani Israel di kitab Taurah. Katanya lah. Dinamakan dia Munawwir kerana comel rupa dia. Tetapi dia telah jadi munafik. Dia punya gedung ni dalam Israiliyat ni, dia punya gedung, kunci dia saja, kunci besar anak jari ni, dipikul oleh 60 ekor keldai. Bagal macam dongki lah. Banyaknya. Setiap kunci satu gedung. Baik. Dan dia ni seorang ahli, asal Qarun ni ahli ibadat. Dia tak peduli pun dengan dunia-dunia ni. Dia duduk dalam gereja di atas sebuah bukit selama 40 tahun. Ibadat. Syaitan mari nak kacau dia, tak mampu. Tak boleh nak buat, tak kacau.
Syaitan pun mari duduk sebelah dia, ibadat juga kuat. Ibadat syaitan lebih kuat daripada Qarun, sehingga Qarun kagum dengan dia. Ni cerita. Kemudian akhirnya Qarun terpedaya dengan syaitan, dia pun ikut syaitan keluar daripada gereja, pergi berniaga. Bila berniaga kaya, turun syariat zakat, Nabi Musa hantar orang supaya ambil zakat. Sudahlah. Qarun balik kira zakat dia kena bayar banyak sekali. Banyak zakat kena bayar, piti banyak ni, 70 ekor keldai bawa kunci saja. Maka dia pun panggil ahli-ahli konspirasi, macam mana kita nak selesai dengan Musa ni? Kena bayar cukai banyak ni. Dia tak kata zakat dah, dia kata cukai dah. Dia pun cari seorang perempuan, wanita pelacur, suruh mengaku berzina dengan Musa. Baik. Dia panggil, ambil tarikh Nabi Musa, nak kumpul orang ramai, nak dengar ceramah, kono-kononnya lah. Musa pun mari ceramah. Hukuman zina, rejam. Hukuman pencuri, hukuman gini-gini. Jadi Qarun bertanya, Wa in kunta anta, kalau mu sendiri berzina macam mana? Musa kata sama ya. Mana ada undang-undang beza-beza. Dia kata, dia pun panggil. Bangun. Mu ada buat zina. Musa kata mana? Bangunlah seorang perempuan tersengih-sengih nak mengaku zina. Musa pun tanya dia, "Hei, Mek," bahasa Kelantan ni, bukan bahasa Musa. "Mek, ya fulana, betul ke mu ni buat benda tak baik dengan aku? Cakap betul-betul. Demi Allah Ta'ala yang turun aku kitab Taurat. Cakap baik." Orang perempuan ni takut. Dia kata, "Musa, aku diupah oleh Qarun." Sudahlah. Nabi Musa pun sujud pada Allah SWT, menangis. Dia pun berdoa, "Ya Allah, musuhmu ni telah menyakiti aku, buat nak memalu aku depan masyarakat ramai ni. Kalau betul aku ni Rasulmu, ya Allah, jatuhkan hukuman ke atas Qarun." Allahu Akbar. Tak ada apa dah lah. Allah kata, "Musa, mengangkat kepalamu, meminta mu nak apa?" Maka Nabi Musa pun tunjuk ke bumi, tenggelamkan Qarun. Siapa-siapa nak sekali dengan Qarun duduk situ, siapa tak mau nak selamat, lari. Semua lari, kecuali ada 2 orang tali barut Qarun yang setia. Habislah cerita, tenggelamlah Qarun. Qarun kata, ya Musa, bantulah, tolonglah aku." 70 kali Qarun minta pertolongan Nabi Musa. Musa kata, "Telan bumi." Sehinggalah bumi telan. Allah Ta'ala cerita ke Musa. Dia kata, "Musa, 70 kali dia minta maaf dengan mu, minta maaf dia. Kalau aku minta sekali, aku maaf dah." Nabi cerita. Ini cerita Ara'isul Majalis Lista'labi. Itu cerita Israiliyat. Baiklah. Tuan-tuan tanda. Letak kurangan, ini cerita Israiliyat yang tak perlu dipanjang-panjangkan dan tak perlu dijadikan bahan ceramah untuk menggoreng masyarakat. Nak cerita boleh kata ni cerita karut. Gitu ya. Baiklah. Isu yang keempat, Qarun Israeli, Bani Israel. Apakah rahsia Allah Ta'ala kembar sekali dengan Fir'aun? Wa Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Sedangkan sekarang ni kita sudah terjawab kepada soalan yang ditanya semalam. Adakah Qarun ini menteri keuangan Fir'aun? Jawabnya tidak. Munculnya Qarun selepas Fir'aun sudah tenggelam dalam laut. Jadi kita betulkan fakta. Kalau ada orang kata Qarun, Haman Perdana Menteri Fir'aun, kita kata nah. Qarun Menteri Keuangan, kita kata la ya akhi, berbeza orang lain, watak lain, masa lain. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan 3 orang ni sekali? Jawabnya sebab 3 mereka pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun Masri, Haman Masri, Qarun Israeli. Ia mengumpulkan 3 ni dengan 3 sifat. Al-Tughyan, ketahutan mereka. Al-Baghyu, kezaliman. Dan pendustaan mereka. Sama aja dia. 3 kepala ni sama. Taghut, jahat, kufur, mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Itulah. Fir'aun taghut dia dengan sebab kekuasaan. Sehingga peringkat dia dakwa dia Tuhan.
Satu, watak Fir'aun, watak penguasa. Penguasa yang paling tinggi dalam negara. Tagut yang kedua Haman, watak pegawai kerajaan. Saya yang menurut perintah. Kenapa buat macam ni? Saya ikut bos. Watak yang kedua. Watak yang ketiga, iaitulah tagut dengan sebab kekayaan. Jadi manusia ni punah, sama ada dia kuasa mutlak, sama ada dia yang menurut perintah, sama ada dia kaya. Ini tiga, maka kata di ulama, hadhil asbab, tiga sebab inilah berulang-ulang sampai hari kiamat. Tiga sebab ini. Maka Allah Ta'ala sebut kisah mereka, ta'addudul asbab wal hukmu wahid. Sebab-sebabnya berbeza tapi hukumnya satu. At-tuyanu tuyan. Tiga-tiganya tagut belaka. Allahu Akbar. Tiga-tiganya membuat tuduhan yang sama ke Musa. Faqalu sahirun kadzab. Allahu Akbar. Baiklah. Kata Syekh Salah, daripada analisa setelah kita teliti ayat Quran ini menunjukkan bahawa Qarun bersama dengan Bani Israel yang lain ikut Musa keluar dari Mesir, ikut dalam laut yang dibelah itu. Sehingga dalilnya ayat menunjukkan bahawa dua kumpulan Bani Israel, kumpulan yang beriman mantap akidah tak terpengaruh dengan Qarun, kumpulan sujud dia panggil kumpulan yang tak ada pertimbangan, mereka yang terpengaruh. Maknanya dua-dua tu Bani Israel. Selesailah kita. Cuma timbul lagi soalan, betul ke orang kata Qarun ditenggelam di Tasik Qarun di Fayum? Ada kata tidak, dia duduk di Teh. Ada kata di Iraq. Maka kesimpulan kitanya para pelajar sekalian, kaifa, aina, mata. Tiga ya. Kaifa bagaimana, aina di mana, mata bila. Kata Syekh Salah, fahadhihi as'ilatun la jawab 'alaiha. Soalan ini tak ada jawapan yang mantap yang illa inda ruwat al-Israiliyat. Kalau nak tahu, pergi buka kitab Israiliyat, jumpalah di mana. Wallahu alam. Itu jawapan yang baik. Kita kata tadi, masyhurlah orang kata Tasik Qarun di Fayum. Ada juga orang lain kata di lain. Macam-macam berebut tempat. Sebab masing-masing boleh fulus. Bila orang pergi pelancong sampai dua-dua boleh duit. Sekarang ni kita pindah kepada isu yang kelima, kunuz. Wa atainahu minal kunuz. Kunuz ni dia panggil perbendaharaan ataupun gedung Fir'aun Qarun ni mari mana. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kunuz. Kunuz ni harta yang dapat dengan mudah. Itu makna kunuz. Kunuz jam'u kanzun. Biasanya kalau kata kunuz ni harta yang tertanam dalam bumi. Kita cangkuk-cangkuk jumpa, orang panggil harta karun. Harta karun ni asalnya kunuz. Kata Syekh Salah, yabdu annal hikmata, yang jelasnya hikmah Allah Ta'ala guna perkataan wa atainahu minal kunuz. Kami beri kepada dia gedung. Harta Qarun itu dinamakan kunuz. Kenapa? Tanda ni pelajar. Sebab harta ni mudah nak ambil, mudah nak dapat. Harta yang dia dapat ni mudah. Tak usah ceritalah Israiliyat tadi tu. Israiliyat tu ambil kat mana-mana. Allahu Akbar. Israiliyat tu ambil kat mana tak kira. Yang pentingnya mudah dia dapat harta. Satu. Ada kata kunuz dengan makna harta karun. Dia simpan harta dia tu bertimbun-timbun. Jadi kunuz. Ada yang mengatakan kunuz sebab dia tak keluar zakat. Dalam surah At-Taubah ayat 34, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha. Mana orang yang simpan harta tak keluar zakat, harta dia tu nama dia kunuz. Kanzun. Baik, ada tiga makna kunuz. Satu, harta yang dia boleh secara mudah, maknanya mudah sangat. Sebab itulah kita tengok watak-watak orang yang nak jadi kesombongan ni. Saya minta maaf tuan-tuan, jangan fokus kepada orang-orang tertentu, saya sebut watak.
biasanya mereka ni orang biasa-biasa, tiba-tiba Allah buka kepada mereka kunuz, cepat jadi jutawan. Daripada budak kampung, pergi jual ubat, tengok-tengok, Masya Allah sudah jadi jutawan. Dia pun macam baca kebanggaan lah, hari-hari duk tayang dia punya harta. Ini berlaku seperti ini. Wallahu alam. Saya tak berani nak panjang-panjangkan, nanti tuan-tuan dan puan pergi tunjuk pada orang pula. Salah faham. Jadi kita kata watak korun. Baik. Selesailah kita tentang kunuz. Yang keenam, Allah sebut dalam Quran, tuan-tuan tengok, ikut satu persatu ayat yang kita. Sekarang ni kita masih ayat 76. Ma inna mafatihahu. Mafatihahu ni dalam terjemahan kata anak kunci. Terjemahan dalam kitab kata anak kunci. Betul ke anak kunci? Tengok di sini. Dalam ayat Quran ini, mafatih. Tak ada ya. Mi alif, mim fa alif, ta ha. Mafatih. Ada ulama mengatakan mafatih di sini min mafatih. Ada ya. Manakala kata ada ya, jadi kunci. Sebab itulah Israeliat kata apa tadi? Dia ada 70 ekor donkey bawa kunci dia. Besarnya dia. Jadi nampak sangat unsur mubalaghah melampau dalam cerita ini. Imam Ar-Razi kata, kalau satu negeri ada gedung tak cukup lagi 70 ekor, nak bawa 70 ekor donkey. Ni macam mana? Maka disitulah timbulnya perbahasan para ulama, di antaranya Imam Ar-Razi dalam tafsir dia kata apa? Mafatih. Mafatih di sini bukan kunci. Mafatih sendiri tu iaitulah kita panggil macam box kotak. Simpan harta dia tu. Tu baru logik. Mafatih hiyal khazain, tempat simpanan harta korun. Yang berapa orang lelaki nak angkat tak larat. Kita kata kotak dia mungkin besar meja ni, penuh dalam tu mahnya apa dia barang, nak angkat tak kuat. Ini kata di Ar-Razi, ini tafsir ini daripada pandangan Ibnu Abbas dan Hasan Basri. Syekh Salah kata hadzal qaul ma'qul wa mumkin wa yattafiqu ma'a kalimatil ayat wa inna mafatihahu. Maka di sini ulama kata mafatih jamak maftah. Maftah tu maknanya tempat simpanan barang, al-khazanah. Adapun kunci mafatih, miftahun, jamak dia mafatih. Yang boleh tulis harap tu tolong tulis lah kepada pelajar-pelajar kita ni, kita nak tadabbur sini. Kalau kata kunci, dia tak kata mafatih, dia kata mafatih, ada ya. Itu perbezaan. Dalilnya ada 3 ayat. Allah Ta'ala sebut mafatih dalam Quran. Tengok tuan-tuan, saya nak lajukan sedikit. Ayat yang pertama, suratul An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah Ta'ala lah mafatihul ghaib, dengan maknanya perbendaharaan ilmu ghaib di sisi Allah Ta'ala. Bukan anak kunci, mafatih. Ayat yang kedua, ni ayat kita ni. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu ay khazainu amwalihi. Gedung simpanan harta dia tak boleh diangkat. Ayat yang ketiga, surah An-Nur ayat 61. Laisa 'alal a'ma harajun. Panjang ayat ini, saya ambil ujung je. Au ma malaktum mafatihahu. Ataupun yang gedungnya yang kamu milik. Gedung yang kamu milik. Maka 3 ayat ini menunjukkan bahawa mafatih bidunia adalah gedung, bukan anak kunci. Maka kata di Uqbari, perbezaan antara mafatih dengan mafatih iaitu kalau tak ada ya, dia nama dia gedung. Kalau ada ya, baru jadi anak kunci. Sama juga Al-Kafawi pun kata juga. Maka di sini kita fahamlah
mafatihu, iaitulah gedung simpanan barang-barang korun, bukannya anak kunci. Selesai. Isu yang ketujuh. Tanu'u bil usbati ulil quwah. Tanu'u bil usbati, yang berat, tak larak nak angkat. Orang-orang yang gagah-gagah ni tak larak. Bukan tak larak kunci, tak larak nak angkat gedung. Kalau kata usbah ni beberapa orang. Orang-orang yang kuat, sekumpulan lebih daripada 10 orang. Jadi berapa orang, Tuhan kata wallahu alam. Jadi kata di sini, para ulama mengatakan sekumpulan itu tak layak nak angkat gedung simpanan barang-barang korun. Besarlah simpanan itu, wallahu alam. Maka jelas kepada kita bukan anak kunci. Yang ke-8, Bani Israel telah berpecah dua. Kumpulan yang mantap iman, al-mu'minun ats-tsabitun, mereka tak terpedaya dengan harta korun. Korun, jangan bangga korun. Kumpulan yang kedua, dhi'aful iman, al-madiyun, orang yang lemah iman, yang mata kebendaan, mereka ini yang terpedaya dengan korun. Maka Tuan Syekh kata, dengar ni, Syekh Salah kata, inna syakhsiyat, watak-watak yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran ini bukanlah satu syakhsiyah yang mati tamak, la. Wa innama hiya namazij insaniyah amah, menjadi contoh kepada kemanusiaan secara umumnya, yang akan zahir dari masa ke semasa. Baik, para jemaah sekalian, saya minta maaf awal-awal. Jangan salah faham, jangan tengok siapa-siapa. Watak korun yang dia dapat harta cepat. Dia budak biasa. Bukannya bangsawan daripada kabilah Qibti, Fir'aun. Kabilah Bani Israel yang tertindas, budak kampung kita kata. Tiba-tiba Allah Ta'ala buka pintu dia. Tak tahulah dia jual apa punya. Jual ubat ke, jual ubat kuat ke, ubat muda ke, ubat awet muda ke, ubat kurus ke, wallahu alam. Mendrajak, mencanak naik jutawan. Kita pun tengok zaman kita hari ni ada juga seperti itu. Tak tahu laki ke perempuan, asalnya laki-laki jadi betina. Allah Ta'ala buka gedung, boleh jual ubat, jadi kaya raya, sombong, angkuh. Orang nasihat dah tak dengar. Sampai bila orang tekan dia nasihat, dia tak apalah, saya tak jadi Islam pun tak apa. Tengok ni, watak-watak begini wujud sampai ke akhir zaman. Jadi kini kita kata, sebab itulah ulama tadabbur kata apa? Watak korun ini berulang. Tuan-tuan yang ada kelebihan, Tuhan bagi, syukurlah kepada Allah. Jangan takabur, jangan sombong. Hari-hari duk update kereta dia, duk update barang kemah dia. Pakai pula pelik-pelik, mengatasi adab. Orang lain pakai cincin biasa kat jari, kita pakai cincin macam besar penumbuk di atas jari. Ini apa punya kelebihan? Maknanya nampak kesombongan tu ada. Baik, saya berhenti setakat tu. Yang pentingnya watak korun itu wujud sampai ke hari kiamat. Kita pergi kepada yang ke-9, la tafrah. Tengok ayat. Orang soleh di kalangan Bani Israel menasihati Qarun, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Mu jangan bangga Qarun. Jangan sombong. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong. Jadi dalam siri yang lepas ana sudah sebut, suka tu ada dua kategori. Suka yang bawa sombong itu dilarang, tapi suka dengan nikmat Allah Azza wa Jalla yang membawa kepada kita syukur itu diminta. Tuan-tuan tanda ya. Saya nak habiskan 20 ni. Yang ke-10, beberapa kaedah daripada Al-Quran untuk kita gunakan untuk meraih sifat syukur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Ada 5 sifat. Tengok.
dalam ayat 77. Yang pertama, hendaklah kita tuntut harta kekayaan telah dikurniakan Allah Ta'ala kepada kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Kita jadikan dunia ini, harta kita ini untuk akhirat. Satu. Yang kedua, la tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bahagianmu di akhirat. Dua. Yang ketiga, ahsin, buat baik kepada orang dengan harta kamu itu sebagaimana Allah buat baik pada kamu, dia bagi harta. Yang keempat, la tamghil fasada fil ardi, jangan sombong, jangan buat keburukan di atas muka bumi. Dengan harta kita, kita boleh buat benda maksiat, kita boleh taja tu taja ni, la. Yang kelima, Allah Ta'ala tak suka dengan orang-orang yang jahat, yang fasid. Ini 5 cara Al-Quran, kaedah Al-Quran kepada orang-orang yang punya harta. Jadi orang ada harta kena belajar kaedah ini. Mudah-mudahan mereka selamat. Baik, kita pergi kepada yang ke-11. Betul yang ke-11? Yang ke-11, setelah diberi nasihat, Qarun jawab balik. Tengok ayat 78, tuan-tuan. Dia kata apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Jangan cakap banyak. Saya boleh harta ni dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu yang saya ada. Semalam kita dah bincang, jangan guna ana, indi, li. 3 perkataan ini kalau salah guna jadi sombong, jadi angkuh. Maka Qarun dalam ayat ini tak dengar nasihat, bahkan dia kata Allah Ta'ala beri kepada aku harta ni sebab aku pandai. Sebab Allah sayang kepada aku. Masya Allah. Yang kedua dia kata apa? Sebab dia pandai ilmu kimia, al-kimia. Yang ketiga katanya Qarun ni pandai Ismullahil A'zam. Dia baca doa ni bertukar. Tarik rezeki itu hebat. Baiklah. Dalam siri yang lepas 5 cara kan. Yang ni kita ambil daripada Ibnu Katsir, dia kata ada 3 cara. Baiklah para pelajar sekalian, yang pentingnya Qarun telah berbangga dengan apa? Dengan kaya dia kerana ilmu dia, bukan dengan sebab lain. Yang ke-12, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Tengok ayat yang seterusnya, ayat 79. Qarun keluar pada satu hari dengan pertunjukan pameran barang-barang dia ada, dengan perhiasan dia. Allahu Akbar. Dia tidak cukup dengan dia terpedaya dengan harta dia, dia tayang lagi pula. Dia tayang lagi. Maka dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut apa yang ditayangkan. Dia tayang kereta dia ke, dia tayang barang kemah dia ke, dia tayang apa benda, alat-alat ni kita pun tak tahu. Kalau nak tahu, Syekh Salah kata, pergi buka kitab Israiliyat, jumpalah barang-barang pelik. Jadi kita oleh kerana Tuhan tak sebut, tak perlulah kita cari. Kalau cari pun, memang tak jumpa secara spesifik sebab Allah tak sebut. Tuhan kata, fa kharaja alaqa fi zinatihi. Yang pentingnya dia perhiasan yang comel-comel Qarun guna pagi tu. Baik. Isu yang ke-13, qala allazina yuriduna al-hayat, berkatalah orang-orang yang terpedaya dengan harta Qarun. Maknanya watak orang yang mudah cair dengan harta ni memang wujud. Allahul musta'an. Memang mudah cair dengan harta kekayaan. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa tengok orang kaya tu kak, nak jadi macam dia selalu ke apa. Jangan. Kita tunggu-tunggu dulu tengok. Kan? Kaya tak kaya, miskin tak miskin, kita tengoklah apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Kita kata Alhamdulillah. Yang ke-14, pengkagum Qarun kata apa? Innahu lazu hazzin azim. Sesungguhnya Qarun seorang yang bernasib baik. Bernasib baik dengan apa? Dengan kaya dia tu. Jadi kita kalau tengok orang ni kaya tapi dia ahli maksiat, jangan duk rasa nasib baik lah. Itu Allah Ta'ala nak nak menguji dia, nak istidraj kepada dia. Jangan cepat. Baik. Yang ke-15,
Tengok ayat yang ke-80. Wa qala allazina utul ilm. Kumpulan yang kedua, kumpulan yang orang yang punya ilmu, mereka tidak tergoda. Korun. Mereka yang pergi nasihat kepada korun, tapi korun sombong. Mereka ini, alhamdulillah, Allah Ta'ala watak orang-orang soleh, orang-orang yang wara, orang yang baik akan ada sepanjang zaman. InsyaAllah. Kita nak kata siapa-siapa, wallahu alam, tak ada siapa boleh declare, boleh mengaku. Kita tengok kepada perbuatan orang tu, jangan tengok pada perkataan orang. Sebab itulah para ulama mengata, tengok kepada perbuatan, jangan tengok kepada maqala. Tengok orang bercakap, sekali kita dengar menitis air mata kita, Masya Allah, waraknya Tok Syekh ni ceramah, sedaknya kuliah. Lepas kuliah, duk tayang jam dia, comel, baju ni baju ni beli mana ni? Kereta besar, cakap sambil duk minum air tu sombong. Tengok, nampak watak. Cakap baca kitab tasawuf, tapi dia punya kutuk orang boleh tahan lebih daripada tentera troll kebangsaan, kita kata. Ini juga bukan watak yang baik. Na'udzubillah. Baiklah, kita sudah sampai kepada 16. Kata dia orang soleh, dia kata apa? Wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salih. Hei, puak-puak pengkagum dengan korun. Apa kamu ini? Tengok dia kata apa? Wailakum. Jangan demikian. Sesungguhnya pahala Allah janjikan lebih baik daripada orang yang beriman dan amal saleh. Maka bila kita tengok orang mula terpedaya dengan dunia, jangan diam, bagilah nasihat, bagi motivasi, bagi semangat. Mudah-mudahan mereka akan sedar. InsyaAllah orang-orang soleh masih wujud atas dunia ini, insyaAllah. Yang ke-17, wala, tengok ayat akhir ayat 80. Wala yulaqaha illa sabirun. Dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang yang sabar. Kenapa dia buat di sini orang sabar? Kita dah sebut kepada para pelajar, sabar itu ada 3 peringkat. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi cabaran. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, orang yang boleh mengharungi perjalanan godaan hidup ini, orang yang sabar. InsyaAllah, Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna, kata amin, Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sabar, melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar ketika diuji dengan ujian. Allahu Akbar. Suka lebihnya orang sabar itu. Cerita 18 ayat 81 habis dah lah. Sudah sampai ke kemuncak. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kanu fi yansuna min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Allahu Akbar. Tengok ayat. Di antara ayat 80-79 dengan 80 itu dekat je tuan-tuan. Allah kata apa? Kami tenggelamkan Qarun. Tengok ayat 79. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun keluar dengan pertunjukan perhiasan. Fa khasafna bihi. Tengok ini bahasa Arab. Arabtu bainahuma biharfi fa. Allah Ta'ala letak 2 cerita tu dengan huruf fa. Kata di ulama tadabbur, ulama tafsir, harful fa yadullu ala tartibi wa ta'qib. Huruf fa itu menunjukkan kepada tersusun dan dekat. Sebab tu dia guna fa 2 kali. Fa kharaja, fa khasafa. Masya Allah. Maknanya, kalau kita tengok dalam pada ayat ini tidak lama lah. Bila Qarun keluar dengan kesombongan pada waktu dengan takabur, bataran, ketika itu datangnya kemurkaan Allah, ditelan oleh bumi. Allahul musta'an. Kita minta tolong dengan Allah Azza wa Jalla, minta selamat. Jadi mudah ya. Itu bahasa
bahasa Al-Qurannya mudah. Dan dalam hadis yang saya dah baca kepada tuan-tuan, hadis Bukhari daripada Sayyidina Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina rajulun yajurru izaru. Seorang laki-laki yang berjalan dengan kain dia yang labuh, sombong, takabur, id khusifa bihi, tiba-tiba dia ditelan oleh bumi. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, dia masih lagi diseduk oleh bumi satu hari sedikit sampai hari kiamat. Na'udzubillah. Hadis ini dalam Bukhari. Kata di ulama, al-maqsudu fil hadis huwa Qarun. Jadi ulama hadis kata hadis itu Qarun lah tu. Dan orang lain yang seperti Qarun. Na'udzubillah. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari kata wa jazamal Kalabadhi fi ma'anil akhbar, bahawa maksud hadis ni Qarun. Wallahu a'lam. Jadi kita kata tidak ada dalil yang sahih sebab Nabi pun tak sebut nama siapa. Cuma kita boleh kata kalau kata orang yang ditelan oleh bumi dengan sebab pakaian yang sombong itu Qarun, logik. Dan kita juga na'udzubillah minta berlindung dengan Allah Ta'ala, jangan sombong-sombong waktu berjalan nanti ditelan oleh bumi. Kena belajarlah. Allahu Akbar. Yang ke-19, bila Qarun mati, tenggelam depan mata dua-dua pihak, yang baik, yang pengkagum, barulah ayat 82 datang, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil ams. Pengkagum Qarun kata apa? Yaqulun wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir laula amanna Allah alaina la khasafa bina. Dia kata Allah Ta'ala beri rezeki ni kepada siapa yang dikehendaki. Bukan makna dia bagi rezeki itu Allah sayang, tidak syarat. Tidak syarat orang kaya tu Tuhan sayang. Kata di pengkagum, nasib baiklah kita tak ada macam Qarun. Kalau tidak kita tenggelam sekali dengan dia. Allah, baru sedar. Jadi alhamdulillah, orang-orang yang mudah sedar, mudah insaf, kita kata ini orang yang baiklah. Kalau dia lambat sedar juga, tak apa. Qarun tak mati-mati duduk dalam tanah pun. Pentasuk ni dia pelik-pelik. Mati tak mati. Kan pentasuk pada ajaran sesat ni, tak usah dia mati. Mati dia pergi tanam. Dia kata bukan. Dia hidup balik. Duduk di alam mana pula. Macam-macam dia punya khayalan. Baik para pelajar sekalian, yang ke-20, ta'qibul Quran ala qissati Qarun. Ini dia kata bahasa Al-Quran ini, Al-Quran dia tak sudah tamat gitu je. Episod ending dia mesti ada pengajaran yang besar untuk diambil iktibar. Apa dia pengajaran? Tuan-tuan tengok ayat 83. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allahu Akbar. Allah kata apa? Nikmat yang aku sediakan di akhirat, aku sediakan kepada siapa? Kepada orang yang la yuridun, tak pernah terdetik dalam hati dia nak menjadi orang sombong dan nak membuat kerusakan di bumi. Dalam siri yang lepas, ana telah bincang, para pelajar masih ingat, beza di antara orang yang tak buat kerusakan, tak sombong, dengan orang yang tak pernah terlintas nak sombong. Dalam ayat ini Tuhan nafi la yuridu, tak pernah terlintas nak sombong, tak pernah terlintas nak buat kerusakan atas muka bumi. Ini orang yang mendapat kemenangan di akhirat. Sebab apa kata ulama tadabbur, ada orang nak buat je, nak sombong je, tapi tak jadi sombong. Tak jadi sombong. Ada orang yang nak buat kerusakan tapi tak dapat. Sebab kuasa tak dapat. Dia kejar kemewahan tak dapat. Kejar kedudukan tak dapat. Jadi tak dapatlah dia buat kesombongan. Yang Allah puji ni, orang yang langsung tak berniat, tak terdetik nak buat perkara yang tersebut. Jadi kita kena betulkan niat kita supaya kita tidak apa para pelajar sekalian, tidak termasuk di kalangan orang-orang yang ada hati dia apa? Hati dia nak buat benda yang tak baik. Masya Allah. Baiklah para pelajar sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang terakhir, man ja'a bil hasanati falahu khairum minha
Siapa dia buat benda baik, Allah ganda dia punya pahala. Siapa dia buat jahat, balasannya sama dengan apa yang dia buat. Kita kata betapa luasnya rahmat Allah, betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba dia, sampai peringkat Allah Ta'ala janjikan, mu buat baik, aku tambah, aku gandakan. Kalau buat jahat, bayar setakat itu je. Satu jawab, balas satu. Allahu Akbar. Syukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Para pelajar sekalian, kita kata itulah kisah Qarun yang terdapat dalam Quran, dalam ayat ini. Dan ayat yang dua lagi pun telah kita sebut tadi. Ayat yang dua lagi dia tak panjang cerita. Dia sebut ya fi ma'ridi, sebut nama tagut dunia. Wa Qarun, wa Fir'auna wa Haman. Wa Fir'auna wa Hamana wa Qarun. Jadi ada tiga. Cuma kesimpulan yang kita boleh buat, iaitulah para pelajar sekalian, Syekh Salah dibawa dalam ni, dia kata khulasah kepada durus yang dapat diambil daripada cerita Qarun ini ada 33. Ana pun tak mampu nak ambil 33 ni tuan-tuan. Kita ambil satu dua lah, bahawa Allah Ta'ala gambarkan cerita tiga watak ini menjadi suatu peringatan kepada kita. Dia panggil at-tawaghitus thalatha. Taghut, penjahat dan penyagak dalam dunia ni ada tiga. Sama ada orang menjadi sombong angkuh dengan sebab kuasa, satu. Orang yang menjadi sombong angkuh dengan sebab mengikut arahan, dua. Sebab itulah walaupun saya pengikut arahan, kita ikut arahan, tapi kalau arahan tak betul, arah yang bercanggah dengan syariat Allah, arahan yang menimbulkan kemurkaan Allah, jangan ikut. Mentangkah kita yang menurut perintah, yang menurut arahan, buat segala benda, walaupun kita tahu benda tak betul, kita kata itu watak Haman. Taghut yang ketiga, rusaknya manusia ini dengan sebab kekayaan. Na'udzubillah. Jadi kesimpulan kitanya, Qarun adalah watak yang tersendiri. Dengan cara dia tersendiri, dia bukan menteri keuangan Firaun. Di mana Qarun binasa, wallahu alam. Ada orang kata di tasik Qarun, ada orang kata di tempat lain. Yang betul, yang sebenarnya kita boleh jawab wallahu alam. Itu ya yang ringkasan kita kepada kisah Qarun. Jadi para pelajar sekalian, insya-Allah kita akan sambung ayat 85 pada siri yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.